Memang ada satu kebangkitan sekarang, kebangkitan kesedaran rakyat yang bertambah. Saya minggu lalu di Sabah, di Persiangan, sambutan di Persiangan, saya tengok. Ini di Papa, sambutan yang luar biasa. Ini di Tawa, Lahad Datu ini kubu UMNO. Tengok jumlah yang hadir, luar biasa. Keningau, Kadazan, majoriti Kristian, Kadazan Dusun. Lahad Datu tadi 90% Muslim dan juga masyarakat Cina. Persiangan, sudah boleh lihat sambutan kesedaran baru yang bangkit di kalangan rakyat Sabah. Sudah, apa makna? Apa yang dianggap kekuatan UMNO BN sudah mulai terbuka, goyah. Najib sendiri sudah mulai goyah. Sebab itu saya kata bukan pokok goyah sekarang. Najib, tanya sama Najib apa sebab goyah, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Ini yang baru, jadi saya minta kalau boleh hafal lah. Tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. 1, 2, 3. Tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Itu permulaan yang bagus. Kalau keadaan Sabah begini, sudah ini satu kebangkitan. Selamat Sabu guna ungkapan kebangkitan rakyat untuk Seremban 3 November. Dan kita harap bukan saja dapat kita pertahankan Selangor, tapi kita dapat meningkat jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Dan kalau ini berlaku, kita yakin insya-Allah tipu memang ada penipuan sedikit, dan kita akan lawan hal ini. Tetapi saya yakin, sebab itu kalau tengok cara Datuk Seri Najib sekarang, dia dah hilang pertimbangan. Ucapannya itu kasar, serangan demi serangan, tapi debat, bahas tak berani. Ini cara pemimpin UMNO. Tadi di sidang MCA, dia serang. Masih lagi cerita 14 tahun yang lalu, Anwar panggil IMF. Itu je modalnya. Tapi saya kata, Najib, kalau betul kamu itu pemimpin, kamu terima cabaran saya debat dalam soal ekonomi Malaysia. Tak akan berani. Jadi sebab itu kita kena usaha, saudara, untuk pertahankan pertamanya apa yang kita capai. Saya sebut tadi sepanjang jelajah 5, 6, 7 program di Selangor dengan Tan Sri Khalid, kita kata berbeza dari 2008. Kempen 2008 kita janji, tapi kempen kali ini terutama di negeri-negeri lain yang bukan Pakatan Rakyat, kita jelaskan apa yang kita lakukan, yang dilapor di TV3 utusan yang dipunyai oleh UMNO. Jangan heran, kerana tugas dia pertahankan rasuah, pertahankan UMNO walaupun rasuah dan zalim. Kalau ditegangkan pendirian kita, mereka akan tewas. Jadi oleh yang demikian, dia tidak akan bagi ruang. Yang ada di TV3 apa? Pipe air di Selangor pecah. Pasal pipe di Johor tak pernah pecah. Tapi soal bantuan kemudahan air percuma tidak pernah disebut. Tetapi sudah tak mungkin orang Selangor tidak tahu, dan tidak mungkin anak-anak Selangor tak boleh bantu menjelaskan ini. Datuk Teng sebut soal talang, dia cadangan itu memang elaborate, tetapi yang prinsipnya apa?
tanah diberi kepada Chan Acai Syarikat Talam oleh Khair Toyo dan sebelumnya. Begitu banyak, tak bayar tukai. Utang 380 juta ringgit, tak pernah kutip. Tak kutip pun masih dapat sandaran untuk dapat pinjaman bank. Tan Sri Khalid dan Kerajaan Negeri Selangor mengambil keputusan merampas dan merunding semula supaya wang itu kembali ke Selangor. Jadi dia salah. Yang tipu tak bayar tak salah. Yang kutip balik wang rakyat dia salah. Ini zaman edan, Pak. Gila. Tapi saya percaya ia bukan jadi isu di Selangor. Sebab itu kita minta rakan-rakan di Selangor dan kerajaan negeri untuk menyampaikan maklumatnya di tempat lain. Sama seperti mana saudara-saudara Mak Sabu sebut tadi tentang Pulau Pinang. Isu dia terhadap Lim Guan Eng apa? Pengurusan ekonomi tak boleh sebut. Memang tak boleh pertikaian. Lebihan belanjawan 2 bilion ringgit tak boleh pertikaian. 2.2 bilion ringgit di Selangor. Dia nak pertikaian macam mana? Selangor ada surplus, Pulau Pinang ada surplus, dia tak boleh pertikaian. Jadi yang dia buat apa? Soal ini Ketua Menteri China yang bahaya kepada negara, yang akan mengancam keselamatan orang-orang Melayu. Kita nak orang Melayu pimpin, walaupun Melayu tu rompak tak apa, walaupun Melayu tu curi balak, curi tanah, curi lembu tak apa, sebab Melayu. Kita tak pernah ajar macam tu, saudara. Sebab itu kita kena ingat, ya, kita kena teliti fakta. Saya cadangkan kawan-kawan terutama aktivis parti harus hafal fakta-fakta itu. Kita nak menang bukan kerana kita nak fitnah, lawan fitnah Najib. Kita nak menang bukan kerana dia londehkan kita londeh dia. Dia telanjangkan kita telanjangkan dia. Dia pukul kita pukul dia. Tidak. Kita nak menang berdasarkan fakta. Kita ambil umpamanya Pulau Pinang, negeri pertama, ambil a very practical solution. Kemiskinan tegar boleh dihapuskan dalam tempoh beberapa tahun. Kerana Pulau Pinang jumlah kemiskinan tegar itu kecil, dia boleh hapuskan. Kemudian beberapa isu lain. Rumah rakyat kos rendah sederhana ini tanggungjawab federal. Tetapi Pulau Pinang dan Selangor buat catat sejarah. Pertama kali dia bicara. Saya masa jadi Menteri Kewangan, di antara fokus saya ialah rumah kos rendah, rumah rakyat. Wang semua dari Kementerian Kewangan, tak ada dari negeri. Negeri hanya beri tanah, mempercepatkan proses kelulusan oleh Malih Perbandaran. Negeri tidak keluarkan wang. Ini kali pertama negeri Selangor dan negeri Pulau Pinang sediakan 500 bilion ringgit untuk affordable housing. Sudah, ini rekod. Tetapi tidak jadi isu. Yang jadi isu sekarang ini ialah mengapa Pulau Pinang tak bangunkan rumah kos rendah. Sudah, dalam Constitutional Framework Agreement kita, bangun rumah kos rendah itu tanggungjawab federal. Saya Menteri Kewangan 8 tahun dan saya tahu bahawa kelulusan begitu rupa. Di Pulau Pinang disediakan umpamanya untuk pembangunan Bumi Putera, jawatan kuasa pemandu pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang, menyediakan wang. Kerajaan negeri memberi kerjasama, wang, perda, UDA, JKP, itu semua. Kalau tengok Bertam Estate, pembangunan perda, jalan baru, semua itu peruntukan 100% daripada kerajaan persekutuan. Sekarang dia cabar Pulau Pinang, pasal apa tak buat? Saya beritahu kepada Ketua Menteri, kena buat. Dulu tak buat soal lain. Sebab itu saya setuju bila ada peruntukan perumahan, ada mikrokredit untuk pembangunan peniaga-peniaga kecil, majoriti Melayu, India, Cina, untuk
mereka dapat memulakan perniagaan. Dan sekarang ditubuh juga Yayasan Islam Pulau Pinang untuk dapat menjana kegiatan dakwah dan ekonomi. Saya mau saudara teliti hal ini kerana kita tidak mau kita menang kerana sentimen semata-mata. Ada peruntukan untuk hal ehwal agama Islam sudah tahu, ya, tahun 2008 ya, dan sampai sekarang 2012. Jumlah peruntukan dari 12 juta 12,5 juta di bawah Barisan Nasional ke 64 juta di bawah Pakatan Rakyat. Saudara, ramai sudah tahu, tetapi percayalah, ramai mahasiswa tidak tahu. Kursus BTN tidak akan jelaskan hal ini, karena BTN itu mouthpiece, suara UMNO, dan akan pertahankan rasuah mereka. Anak muda patut diberikan pendedahan maklumat, biar dia pilih. Kalau benar dia benar, dia bagi maklumat. UMNO beri maklumat, bagi ruang kepada kita untuk sampaikan maklumat. Tapi tidak ada ruang. Tapi kita yakin, saudara, kerana anak muda itu, rakyat umumnya dahagakan ilmu dan akan memilih, memutuskan berdasarkan fakta. Kita yakin kita boleh menembusi. Cuma kita juga realistik. Di bandar, di daerah bandar umumnya lebih mudah, tapi di kawasan desa dan pedalaman itu lebih mencabar, kerana mereka dibelenggu dan ditahan daripada maklumat. Sebab itu, saudara, siapa di kalangan kita yang tidak ada hubungan di desa? Saya kampung Cotokul. Anak-anak ada yang sekarang di Kuala Lumpur, asalnya mungkin di Ulu Terengganu atau kawasan Felda. Jadikan ini tugas kita. Ini mission dalam pilihan raya ini, bukan soal rebut jawatan menteri atau rebut kerajaan, ialah menentukan corak dan peta politik tanah air itu berubah. Enough of racism, enough of corruption, enough of abuse of power. We want a government that is responsible, that truly represent the aspirations of Malaysians. That is our thrust of our struggle. Kita kata demokrasi, sudah tahu, nak ulas apa? Siapa yang hadir yang tak tahu bahawa negara kita ini tidak demokratik? Siapa yang tidak tahu media ini dipongkong? Sehinggakan gedung-gedung universiti itu pun masih dihalang, orang tak boleh masuk. Apa universiti? Anak-anak kita nak latih sebagai apa? Sebagai ketua-ketua kampung UMNO atau sebagai generasi yang terlatih, terdidik dan terdedah? Nah, kalau kita mau mereka didedah dengan maklumat, kita haruslah berikan ruang. Saya terangkan umpamanya di negeri-negeri lain, Kedah, hasil balak itu satu perkara yang penting untuk kita jelaskan. Walaupun jumlahnya itu tidak begitu tinggi, dari 8 juta sehingga 80 juta dari zaman UMNO Barisan Nasional, tanah yang sama hasil 8 juta. Sekarang tanah yang sama hasilnya 80 juta. Soalannya 70 juta itu lagi hilang ke mana? Siapa yang memunggah kekayaan, merampas, mencuri? Ini exact figures, 9 million semasa UMNO Barisan Nasional, 80 juta masa Pakatan Rakyat. Macam mana boleh jadi begitu? Sebab ditanda, sebab lebih transparan. Sudah, ini satu contoh kecil. Sebab itu hasil boleh meningkat kalau diurus dengan lebih telus. Kelantan umumnya dianggap negeri yang relatif miskin. Ada minyak, Kelantan tidak dapat royalti. Sabah, Sarawak ada royalti 5%. Sebab itu saya bagi tahu ke orang Sabah dan Sarawak, jangan kamu ingat kamu saja didiskriminasi. Kelantan lebih parah didiskriminasi oleh UMNO Barisan Nasional. Ya. Sehingga akan ada royalti tidak diserahkan. Kalau kadar kemiskinan sudah tengok 2002-2009
urus tadbir yang baik membantu penurunan kadar kemiskinan. Itu catatnya itu penurunan yang lebih ketara. Paling berjaya selepas Kuala Lumpur dan Selangor adalah Kelantan dalam keadaan ekonomi yang terbatas. Sebabnya kita ada menteri besar yang kita boleh yakin tak curi balak, tak curi tanah. 22 tahun menteri besar, tak curi, tak ambil syarikat, tak ada kepentingan isteri dia pun tak minat, berlian banyak-banyak. Ada orang UMNO kata menteri besar berapa tahun? 23 tahun, tak ada balak. Bodoh lah. Menteri besar apa lama-lama tak ada benda lah. Menteri Tan Sri Khalid 4 tahun menteri besar. Dia korporat dulu jaga PNB, puluh bilion ringgit dia jaga. Sekarang jadi menteri besar Selangor, tak ada syarikat. Tak cerdik lah dia. Kerana pikiran mereka, kedudukan dalam politik itu mesti memunggah kekayaan. Sudah, sebab apa saya memilih dan pertahankan Tan Sri Khalid sebagai pemimpin Selangor dan menteri besar dalam sejarah Selangor yang paling berjaya. Bagi saya, ukuran pertama yang penting ialah integriti. Ada jawatan, takkan saya boleh jamin tidak ambil tanah negeri, balak negeri, syarikat negeri dan komisen daripada projek negeri. Orang boleh kritik dia, kadang-kadang dia lupa senyum, kadang-kadang memang dia kedekut banyak. Saya setuju, tetapi kekuatannya ialah integriti moral. Yang ini yang lacking dalam politik negara dan internationally. Apa dia problem dalam governance di negara? Ialah di dunia, ialah politicians uncharismatic, low moral profession. Orang masuk politik itu kerana tamak halaba, nak cari kekayaan. Dia gunakan kuasa dalam politik itu memunggah kekayaan, halal dan haram. Gaji menteri sekarang RM80,000, itu yang sah. Komisen, permit taksi, dah pencen pun permit taksi, tanah, projek, saham Bumi Putra. Menteri mana yang tak ambil saham Bumi Putra? Dan selebih itu, duit lembu pun dia sapu lagi. Tak ada malu. Coba saudara tanya, kalau kita orang dedah, duit penternak lembu tu duit siapa? Itu orang yang paling miskin dalam negara kita. Penternak lembu. Masih lagi pemimpin hidup Melayu, pejuang Melayu, pembela rakyat boleh ambil wang penternak Melayu yang miskin. Malu. Ini dia yang berlaku dalam negara kita. Saudara, amanah ini penting. Tadi dalam yang kali kita selepas program di Masjid Tazkirah, saya ulang cerita Khalifah Umar Abdul Aziz. Moral integrity is important. Bila pemimpin itu integriti ada, baru mampu dia atur tadbir yang baik. Saya kalau nak katakan mengapa PAS, DAP, keadilan, muafakat yang paling kuat apa? Muafakat kita yang paling kuat ialah understanding that we govern this country and we remain accountable, transparent and not corrupt. This coalition will fall and will fail kalau kita tak dapat pertahankan prinsip itu. Dan saya bincang panjang untuk buah di awal YB Kiksia dan pimpinan keadilan. Saya kata, we gone through hell. Bukan saudara saya ditangkap, Mak Sabu kena tangkap. Bukan saya saja cedera parah, Mak Sabu pun cedera parah. Ramai lagi pemimpin begitu. Bila cedera, bukan kata kereta langgar dia, dia langgar kereta. Ada juga ketua UMNO Cawangan percaya. Sudah kena ingat, kita lalui proses ini, proses derita, sakit, seksa,
dihina dan diaibkan. Tak ada orang yang mau. Saya tanya, saya pilih untuk derita, saya tak mau pilih untuk derita. Pilih untuk diseksa sakit, saya tidak mau pilih. Diaibkan setiap hari, setiap malam, kita tidak mau. Tapi saudara, apa pilihan kita? Kita pilih wadah ini. Kita tahu peritnya, dan kita tahu kita berdepan dengan pimpinan yang zalim, angkuh dan takabur. Kalau saudara teliti ucapan Datuk Najib apa? Bunyi lantang bagi amaran. Orang Malaysia, jangan sekali-kali izinkan Pakatan Rakyat memusnahkan negara ini. Sudah belanjawan dia, apa dia kata? Pakatan Rakyat merosakkan ekonomi, menyebabkan ekonomi muflis. Menteri Keuangan mengucap penuh dengan dusta dan nista. Tazik Khalid catat surplus of 2.2 bilion ringgit, sama dengan muflis, kata Najib. Lim Guan Eng catat surplus 2 bilion ringgit, muflis, rosak ekonomi, kata Najib. Najib catat 500 bilion defisit, rugi. Good economics, kata dia. You nak bohong siapa? Sebab itu saya minta kawan-kawan, terutama anak muda, look at the facts. One state boleh catat 2 billion surplus. Under whom? Pakatan Rakyat. Ini bukan mudah. Saya Menteri Keuangan 8 tahun, tak mudah. Saya masuk pada peringkat awal. Sudah tengok dalam gelang angka ini, kecil sekali jumlahnya. Tak apa, next figure. Ini maknanya yang nak tunjuk di sini ialah hutang masa Najib, defisit ini paling tinggi dalam sejarah. Dan dia anggap dia Menteri Keuangan paling baik dalam sejarah. Sekali, ulang-ulang. Ya, defisit besar ini. Sudah tahu tak apa makna? Ambil hutang persekutuan. Hutang ini tengok meningkat. Paling pantas kenaikan. Dan belanja Jabatan Perdana Menteri itu meningkat 10 bilion dalam 3 tahun dia perintah. You mean it's responsible? Sultan, insya-Allah kita tawan Putrajaya. Pilihan raya bulan November kita tawan, bulan Disember kita tawan, bulan Januari kita tawan, dan Datuk Najib Ketua Pembangkang yang baru, insya-Allah. Tapi sudah ingat, mudah. How do you manage? How do you govern dengan hutang setengah trilion ringgit? So ingat senang. Saya tengok pengalaman saya, sudah tengok ini figures, angka. Saudara, kalau kita ini responsible good economics, ini a major problem. Karena kita warisi suatu pentadbiran yang paling irresponsible in the history of this country. Sebab itu tidak ada wacana. Sebab itu sudah percayalah, tak akan adanya debat Anwar dengan Najib. Kita challenge dia banyak mana pun. Dia jeritlah TV3, pang, dia lagi. No chance untuk kita debate. Inilah seorang Perdana Menteri yang negara dia kata demokratik, paling penakut dalam sejarah, paling penakut dalam mana-mana negara demokratik. Sebab itu saudara, saya sebut beberapa angka ini harus kita tahu. Kita harus tahu. Menyelesaikannya itu rumit. Sebab itu kita minta saudara, selamatkan. Ini mission saving the country. Dia tak jawab isu ini. Yang dia jawab, kalau Anwar Pakatan Rakyat perintah, negeri ini ikut Cina, terutama DAP. Kalau kita perintah, sudah Mak sebut tadi, negeri akan jadi Kristian. Selangor telah dikristiankan. Pulau Pinang, Melayu semua dibaling, diumban keluar ke laut. Yang ada mamak ber-3 orang. Ini saja modal. Saudara, betul
saya tidak sangat bimbang kalau di bandar, di kalangan rakan-rakan. Tetapi kenyataannya memang ada kesan sedikit di kalangan penduduk-penduduk kita di desa. Sebab itu, saudara, save this country. Enough of race politics. Dan sebab itu saya nasihat kawan-kawan saya Melayu dalam Pakatan Rakyat atau Dayak atau Kadazan atau Cina atau India, you want to remain in Pakatan and support Pakatan politics, we have to fight racism in UMNO, and we cannot be racist ourselves. Kalau kita masih ada, maka kita terhinggap, senang saja. UMNO guna sentimen ini sikit lagi, dia boleh beli sikit Melayu, dia boleh beli India sikit, semua kerana racist appeal. Dan lebih pada itu ialah akan beli pemimpin-pemimpin. Apa kekuatan UMNO lain? Bagi tahu tak? Tak ada. Yang boleh beli Ugut beli, Pakatan Perintah musnah ekonomi. How? No debate. Pakatan Perintah habis Islam negeri ini, habis Melayu, habis gajah-gajah. No discussion. Sebab itu, saudara, isu ini bagi saya sentral. Orang tanya lagi, apa beza Pakatan? Saya kata bezanya setelah kita tunjukkan program pelaksanaan. Tetapi yang bezanya juga dalam Pakatan, kita laksana selepas pilihan raya. Air percuma 2009, 2008. Bukan 3 bulan sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya. That is our program dan our commitment. Dan dalam buku Jingga, dasar kita, dasar bersama dalam Pakatan Rakyat, yang pertama ialah membina keyakinan baru pada rakyat Malaysia bahawa negara ini memang majoritinya Melayu. Memang negara ini meletakkan kedudukan bahasa Melayu, agama Islam, hak semua Melayu, raja-raja Melayu. Kita tidak pertikaian. Tapi negara ini juga mesti memberi pengiktirafan hak dan keadilan bagi semua rakyat, semua kaum, semua penganut agama negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada agenda ekonomi yang jelas. Saya ulang, saudara, lagi cepat pilihan raya, lagi selamat kita. Tak payah minta tangguh. Kalau pilihan raya bulan November, kita menang bulan November, hari ini kita menang, esok kita tetap umumkan harga minyak turun, insyaAllah. Apa Najib kata? Bankrupt. Curi duit lembu, tak bankrupt. Curi tanah PKFZ, tak bankrupt. Curi tanah bagi kat George Ken, tak bankrupt. Menyebabkan kerugian berbilion ringgit bagi Tajuddin Ramli, tak bankrupt. Bagi monopoli Tan Sri Zahid Mokhtar, tak bankrupt. Bankrupt hanya bila nak tolong rakyat. Saya nak beritahu Najib, listen to your brother. You are wrong. You are dead wrong because you display sheer arrogance of power. No debate, no discussion, but sheer brute force and power. And we will prove you wrong as leader of opposition at that time. Kalau dia tak mau jadi leader of opposition, tak apa. Najib kata, saya tak sanggup jadi ketua pembangkang, tak apa. Saya akan berikan dia jawatan Duta Besar Malaysia ke Mongolia. Kalau dia mau, dia boleh pilih. Tapi sudah, apa lagi? PTPTN. Walaupun kita ada debate, Rafizi dengan Khairi debate, kita tegangkan how kita nak operationalize. Apa yang dia jawab? Kalau laksanakan program PTPTN, bankrupt. Itu je dia, bankrupt. Sudah, kita dah compute cost. Saya bagi contoh Turki. Menteri Pelajaran Tinggi di Parlimen dia kata Turki tak perkenalkan pendidikan percuma. Saudara, saya dalam BlackBerry saya message daripada kerajaan Turki, exact message, dan saya akan baca di Parlimen esok ataupun hari kita bahas education.
pendidikan dari sekolah rendah sampai universiti di Turki adalah percuma di bawah kerajaan Tayyip Erdogan. Dan negeri itu bukan saja tak bankrupt, Turki sekarang fastest growing economy in the world. Di antara fastest growing economy in the world, walaupun dia laksanakan pendidikan percuma di sekolah rendah dan universiti. Kos 5, maksimum 6 bilion. Dia jawab bankrupt. Discussion tidak ada. Bila nak tolong, sudah education bagi Melayu, bagi Cina, India, Dayak, Kadazan, social mobility mana? Bapak dia nelayan, bapak dia polis biasa, bapak dia pekerja. Bagaimana nak ubah sistem supaya anak itu boleh naik? Hanya dengan pendidikan. Tinggi pendidikannya, maka adalah harapan yang disebut mobility sosial, meningkat taraf pendapatan dan taraf hidup. Sebab itu saya katakan negara ini mampu hasil minyak puluh bilion ringgit, kelapa sawit puluh bilion ringgit, mampu memberikan pendidikan percuma. Dan insya-Allah kalau tahun ini pilihan raya, tahun ini juga kita laksanakan pembatalan PTPTN dan penghapusan. Saya percayalah, tak muflis. Tak. Siapa nak beli kereta? Saya nak nasihatkan, jangan beli sekarang. Tunggu pilihan raya, kerana harga kereta akan lebih murah daripada sekarang. Apa dia? Kerana dia ada, kereta ni dua prinsipal. Satu, AP, imported cars. Imported cars memang mahal. Dan AP sekarang ini bagi siapa? Ketua UMNO bahagian, ketua wanita UMNO, ketua pemuda UMNO. Hidup Melayu, dia dapat AP. Melayu di bawah tak dapat apa. Ketua UMNO Cawangan dapat RM20, dia tolong balik batu. Tapi ketua pemuda UMNO, ketua wanita, ketua dan pemimpin-pemimpin UMNO AP. Satu AP harga 50 sen. Tapi kalau siapa dapat AP Mercedes di Sarawak, harganya RM50,000. Just satu kertas bagi kepada dia. Kita kata we will tender out. Bila kita tender AP, income kepada kerajaan RM2 bilion. Harga kereta import mahal-mahal lah punya pasar. Tapi kereta lain, Honda ke Proton ke, yang di produce, apa dia panggil, local production, local assembly plants, itu ada hanya duty excise. Duty excise kita boleh turun. Tahun pertama kita perintah 20%. Maknanya harga kereta akan lebih rendah. Siapa nak beli sekarang boleh beli. So nak derma kepada kerajaan, bagus juga. Tapi kalau saudara tahan sekejap, maka bila kita perintah harga kereta turun kerana duty excise diturunkan. Wanita UMNO Kedah marah pada saya. Anwar tak bertanggungjawab. Mula dia marah saya. Pemuda UMNO serang saya sebab PTPTN. Dia kata Anwar irresponsible leader. Seorang yang gila nak jadi Perdana Menteri sampai ajar orang jangan bayar hutang. Hutang PTPTN. Ni pemuda UMNO nak jadi hero apa sangat? Hutang lembu kamu tak minta. Hutang emas kamu tak suruh bayar balik. Hutang PTPTN kamu paksa bayar balik. Dan kamu kata saya khianat. Sekarang sudah cukai excise ni, wanita UMNO serang saya. Sekarang Syarizat berlawan balik. Dia pergi ke Pulau Pinang. Kita akan tawan Pulau Pinang. Kita akan ajar. Saya kata, saya orang Pulau Pinang. Tak payah Zuraidah jawab, itu saya jawab pun boleh. Kalau pengundi Melayu, Cina, India, tak boleh lah. Tapi kalau dia tawan lembu Pulau Pinang, itu saya tak jamin. Lembu Pulau Pinang, wanita UMNO boleh tawan.
Wanita UMNO Kedah marah saya. Mana ada? Ini dia kata UMNO pembohong. Dia nak turunkan cukai exercise. Ni yang kata Mak Mina, aku kata cukai exercise. Mana ada cukai exercise, kata dia. Sebab tu saya di Morit tadi saya kata kat Tan sekali, exercise lah kat tepi pantai tu, daripada Hulu ke Hilir lari lah sebanyak mana, tak ada cukai. Cukai ni cukai exercise kereta Makcik Mina hoi. Ni bagi modal Mak Sabu ni. Jadi saudara, dia tak jawab. Kita bagi spesifik proposal, boleh kita turunkan. Sekarang ni tengok monopoli. Pakatan Rakyat punya program no monopoly. You guna nama Bumiputra ke, nama Cina, nama India, we don't care. You nak tolong Bumiputra, jangan susahkan Bumiputra di bawah ya. Jangan guna Bumiputra susahkan rakyat. IPP elektrik, kita dah dengar tak? Macam mana kita boleh jamin boleh turun harga elektrik? Ada spesifik. Agreement itu memihak pada yang kaya. Ananda Krishnan, Powertech jual, siapa beli? Khazanah beli. Estimate biasa maksimum 5 bilion ringgit. Khazanah beli atas arahan Najib 8.5 bilion ringgit. Saudara, 2015 tamat perjanjian IPP itu. Dia jual dengan premium. Padahal kita dah umum, memang Ananda Genting memang nak jual, sebab dia tahu kalau kita perintah, kita panggil balik aneh, ukat bangga, ukat mari sini duduk, panggil Tan Sri Mokhtar, panggil dia pegang Malakoff elektrik. Genting Highlands dia pegang Genting Sanyen. Yo Teng Lee YTL pakar Pasir Gudang, National Grid monopoli, panggil duduk. Saya Mokhtar bagi TO tak ada gula, sebab dia kontrol gula mahal. Dan kita akan tunjuk agreement. Agreement itu bias. Sudah tahu tak? Beli ni YTL, beli gas dari Petronas harga rendah, jual ke TNB harga naik, TNB kenakan kita. Ni niaga apa macam ni? Sebab apa? Saya tanya di parlimen. Siapa yang pegang nomini? Anak Perdana Menteri mana? Anak pemimpin UMNO mana yang pegang nomini YTL sehingga kerajaan boleh mengenakan kadar yang begitu rendah, jual gas, dan gas yang sama dijual ke TNB dengan harga yang tinggi oleh YTL, dan rakyat kena bayar kadar yang tinggi. Bila saya tanya siapa punya, sampai sekarang tak ada jawapan. Saya tanya juga Asia, mula-mula masa merger, siapa yang pegang nomini Asia? Kepentingan anak Perdana Menteri mana? Tolong bagi tahu. Tak ada jawapan. Saudara, we are not idiots, we are not fools. Kita bukan kuli, kita bukan hamba. Kita rakyat negara merdeka, kita berhak tahu, kerana kos itu kos yang melibatkan rakyat. Ini yang ditakuti oleh kerajaan. Sebab itu saudara, lagi banyak kita cakap, lagi banyak kita kena hadi. Dia jawab tak boleh. Apa yang kita nak buat dalam IPP? Kita panggil, tunjuk perjanjian. You untung bilion ringgit. Tan Sri Mokhtar, Genting, YTL, Ananda, first generation IPP, untung bilion ringgit. Saya kata cukup lah. Untung okey, janganlah tinggi sangat sehingga beban kepada orang bawah. Ini pun tak boleh. So sebab tu sudah saya bagi tahu, ada specific proposals yang kita buat. Ini bezalah perkataan rakyat. Ada yang kata kita janji, bohong. No. Kita janji yang kita boleh tunai. Yang tak mampu kita lakukan immediate, kita bagi tahu. Macam IPP, kita bermain masa 1 bulan, 2 bulan untuk panggil dan runding semula. Baik saudara dan anak-anak, kena ingat,
Nak jadi pemimpin, you must have the courage. Ya. Pemimpin itu mesti berani. Dia tak boleh umpamanya tengok tauke IPP, tak apa. Okey. Don't worry. Tak boleh. Bila dia tengok ada terlibat menteri dengan 250 juta, Syahrizal, dia mesti firm. Tak berani. Kalau dia ngongeng bagi cuti sekejap, dia jadi menteri wanita. No courage. Dia boleh jerit sikit-sikit. Pergi persidangan MCA, hentam kita boleh. Masa belanjawan cakap seorang-seorang boleh. Tapi tak ada courage. Musa Aman ambil 40 juta wang daripada luar, masuk akaun dia. Dia bertahan. Bukan untuk dia, untuk UMNO. Boleh bawa cash. Tak ada undang-undang kalau larang masuk cash, buat pelari cash 40 juta. Ada. Why? Najib, apa pasal kamu protect the corrupt? Najib, dengar abang kamu soal sekali lagi. Mengapa kamu pertahankan orang yang rasuah dan merompak negara? Mengapa kamu tidak ada keberanian untuk mengatur? Kalau kamu tak ada beranian, mengapa kamu insist nak terus pimpin dan nak terus cara kasar menekan pembangkang? Nak jadi pemimpin kena berani. Ini jumpa Syed Mokhtar nak gunting semula, tak berani. Syed Mokhtar minta apa pun dapat. KTM dapat, Proton dapat, gula dapat, beras dapat, Tanjung Pelepas terlepas, IPP dapat. Jadi saya tanya di parlimen, saya nak tanya Perdana Menteri, Menteri Kewangan, apa istimewa dan hebatnya Syed Mokhtar sehingga setiap perkara, setiap projek, setiap perswastaan, setiap kontrak yang dia minta otomatik Najib bagi. Jawabnya, ini pemimpin tak ada keberanian, no courage. Dengan toke takut, pergi Obama takut, balik rumah lagi takut. Sebab itu sudah saya harap kawan-kawan, saya rumuskanlah ya, untuk kerja sebagai satu pasukan kita bertuah sebab komitmen ya, komitmen rakan-rakan kita bukan dalam keadilan. DAP PAS committed kita. Kita juga tahu strategi UMNO yang paling ampuh yang mereka lakukan ialah nak pecahkan. Kita dengan DAP, kita dengan PAS, PAS dengan DAP. Kalau jadi pecah itu, dia akan kenduri besar. Habis lembu-lembu NFC akan dikorbankan. Sebab itu kita kena waspada. Kerjasama itu mesti di semua peringkat. Kerana dah dekat dah dengan pilihan raya, too close. Dan kita telah ikrar dengan sepenuh, setulus hati untuk melaksanakan janji-janji. Janji ini tentulah macam minyak turun, madu pakatan, batal PT-PTN, madu pakatan, harga barang naik, racun BN, kekal PT-PTN, racun BN, rasuah merebak, racun BN. Jadi madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Tak apa lagi ke? Okey, ulang. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Ya, apa tak kuat no, pemuda UMNO dia ni. Okey, sekali lah. Ada kuat sikit belah kiri ya. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu
pilihanku. Reformasi, lawan tetap, membujur lalu melintang. Takbir, ini kalilah. Nah itu kena Sabah dia gulai. Ini kalilah. Ini kalilah. Tukar, ubah, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.